Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atif bin Azizi, nombor metrik 051614. Hari ini saya akan membentangkan tajuk faktor kekurangan ilmu dan kesannya terhadap pembahagian pusaka di Malaysia. Okey, pendahuluan. Ilmu faraid mampu mengatur umat Islam bagi melaksanakan berbagai aktiviti keduniaan dengan tidak melupakan bahagiannya di hari akhirat dan sebaliknya. Manusia sewajarnya bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Meskipun begitu, masih ada lagi segelintir pihak yang memandang remeh perkara ini. Bagi individu ini, mereka merasakan urusan faraid ini hanya penting bila seorang telah meninggal dunia. Hakikatnya, ilmu itu harus dipelajari oleh semua orang. Okay, kita masuk kepada faktor tidak mempelajari ilmu. Pertama sekali, isu yang paling utama menyumbangkan kepada situasi ini ialah wujudnya pelbagai agensi pentadbiran harta pusaka dengan bidang kuasa yang berbeza sehingga menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai. Orang Islam di Malaysia ni secara umumnya tidak mengetahui bahawa terdapat agensi yang berbeza bagi menguruskan jenis-jenis harta yang berbeza dan mempunyai kesukaran untuk memahami dan membezakan bidang kuasa ketiga agensi ini. Kekeliruan ini menyebabkan waris akhirnya gagal untuk menguruskan harta pusaka si mati. Selain itu, terdapat juga agensi pentadbiran harta pusaka yang mengenakan bayaran yang tinggi kepada waris sehingga membebankan mereka dan menyebabkan waris memutuskan untuk membiarkan sahaja harta pusaka si mati tersebut beku. Yang kedua, faktor lain ialah tidak mempelajari ilmu faraid ialah masyarakat sekarang kurang berminat untuk mempelajari ilmu faraid. Bagi orang yang baru berjinak tentang ilmu ini, mungkin dia agak sukar sikitlah untuk mempelajari sebab yang seperti yang kita tahu, ilmu faraid ni ialah ilmu yang agak susah lah. Masyarakat berpendapat bahawa ilmu pembahagian harta faraid ini adalah tidak adil kerana dia lebihkan kepada lelaki. Sebab lelaki yang dapat banyak, perempuan dapat sikit. Macam tu. Tetapi kita sebagai umat Islam hendaklah beriman bahawa pembahagian melalui faraid ini adalah milik Allah dan pastinya mendapat hikmah yang tersendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan suatu peraturan itu tanpa sebab dan hikmah. Okey, seterusnya, di samping itu sebuah keluarga tidak berpengalaman dalam pembahagian harta adalah salah satu faktor seorang itu tiada ilmu tentang faraid. Secara jelasnya, ada sebahagian keluarga yang tidak pernah menghadapi ahli keluarganya meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk dibahagikan. Maka dengan itu, mereka tidak berpengalaman dan tidak endah ataupun tidak ingin ambil tahu dalam ilmu ini. Oleh itu, kita hendaklah serba sedikit mengetahui dan mempelajari ilmu faraid ini. Kerana bukan sahaja kita mendapat ilmu, tetapi ia adalah sebahagian daripada ilmu agama dan kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sikap waris sendiri yang mengambil mudah mengenai pembahagian harta pusaka si mati. Ini seringkali berlaku dalam situasi-situasi di mana harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tidak banyak sedangkan terdapat ramai waris. Oleh itu, kesemua waris ini tidak merasakan prosedur-prosedur yang perlu dilalui dan pembayaran yang perlu dilakukan adalah berbaloi dengan jumlah harta pusaka yang sedikit itu. Mentaliti waris-waris yang merasakan bahawa pembahagian harta pusaka ini adalah sesuatu perkara yang tidak penting juga menyebabkan mereka akan melengah-lengahkan usaha untuk menyelesaikan pengurusan harta pusaka. Okey, kita teruskan kepada kesan tidak mempelajari ilmu faraid. Yang pertama, antara kesannya adalah harta tidak dibahagikan dengan betul tetapi dibahagikan oleh waris dengan nafsu yang mengambil harta ikut suka, ikut yang dia mahu. Dalam isu ini, jika seorang waris yang paling tua, contohnya abang sulung dan ibu bapanya meninggal dunia, maka jika abangnya yang dipertanggungjawabkan itu untuk menguruskan harta ni tidak mempelajari ilmu faraid, maka harta tu dibiarkan. Jadi sebagai contoh, harta dibahagikan tanpa ilmu faraid dan sebahagian pihak tidak berpuas hati dengan kuantiti ataupun bilangan yang dibahagikan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu agama, ilmu faraid ini. Maka hukumnya kita telah makan harta yang haram, iaitu harta anak yatim, harta saudara mara dan harta baitul mal. Seterusnya, antara kesannya adalah pewaris tidak mengetahui untuk pembahagian harta dan mengambil masa yang lama mengakibatkan ada pewaris lain yang meninggal dunia terlebih dahulu.
Dan ini dinamakan kematian berlapis. Selepas kawan ni meninggal, lepas tu dia tak bahagikan lagi harta pusaka dan ada orang lagi mati. Ada orang lain pula meninggal. So dia akan jadi kematian berlapis kat situ. Dalam kes ini amat menyedihkan kerana tiada pihak yang akan bertanggungjawab bagi mengatasi masalah ini sehingga akan mengambil tempoh masa yang lama untuk menyelesaikan perkara ini. Ini disebabkan jahil tentang ilmu faraid dan berfikiran akan ada pihak yang akan meneruskan perkara ini. Akhir sekali, kesan yang paling ditakutkan ialah akan hilangnya ilmu faraid jika kematian para asatizah dan ulama kerana kita menganggap bahawa ilmu ini hanya wajib untuk dipelajari oleh para asatizah dan ulama yang mahir dalam bidang faraid ini. Kita juga ibarat melepaskan tangan kepada orang yang lebih mahir dalam bidang faraid ini. Ia amat menyedihkan jika ilmu faraid ini hilang kerana tidak diamalkan ilmu tersebut. Kesimpulannya, kita tidak dapat menafikan bahawa sememangnya di Malaysia ni terdapat sebuah jumlah besar harta pusaka yang masih tidak dapat diselesaikan dek kerana faktor-faktor yang telah dibincangkan. Jadi kita perlulah mula melangkah dalam mempelajari ilmu faraid ini kerana hal inilah akan dapat menyelesaikan dan mengurangkan masalah ini. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Dalam penyelesaian haruslah dilakukan dengan kerjasama oleh semua pihak yang terlibat bagi memastikan masalah ini tidak menjadi semakin meruncing. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.